Oke, salam dan salam sejahtera. Saya Daniel Jani, Ketua Penerangan PKR Sarawak. Yang mana hari ini saya buat ulasan berkenaan dengan isu panas politik negara kita ini. Dan kita lihat berlakunya pembubaran parlimen. Dan sebelum pembubaran parlimen telah pun dibuat pembentangan belanjawan negara. Dan kita lihat peruntukan pembangunan bagi negeri Sabah dan Sarawak, iaitu Sabah mendapat RM 6.3 bilion dan Sarawak mendapat RM 5.4 bilion. Jadi daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan yang membentangkan belanjawan negara kita ini, dia merasakan bahawa peruntukan pembangunan untuk negeri Sabah dan Sarawak ini begitu besar. Jadi kita rakyat pun mungkin tertipu dengan gula-gula yang telah pun selama ini mereka buat, selama ini mereka mainkan, dan akhirnya kita masih dihimpit dengan masalah infrastruktur di negeri Sarawak kita ini sendiri. Jadi daripada isu yang kita lihat ini, apabila belanjawan kita ini dibentangkan dan akhirnya peruntukan ini kita lihat akan turun ke negeri kita. Kita kena lihat asas politik ini supaya kita memahami. Yang mana sebelum-sebelum ini kita selalu didendangkan dengan politik kenegerian, yaitu kita jangan undi parti Melaya, kita jangan undi parti selain daripada parti lokal. Jadi di sini adalah satu yang menjadi ideologi ataupun dah tertanam lama dalam minda kita bahawa kita tidak boleh menyokong parti Melaya ni kerana kita perlu dengan parti lokal kita. Terutamanya apabila kita lihat yang mendominasikan pemerintahan Sarawak itu adalah GPS. Yang mana dahulunya mereka ini adalah komponen BN. Hari ini kita rakyat perlu melihat, kita perlu menilai sebaik-baiknya sebenarnya kita mahukan apa. Apa yang kita lihat hari ini untuk peruntukan pembangunan negeri kita hari ini, yang mana kita lihat Sabah lebih besar iaitu 6.3 bilion, kita hanya mendapat 5.4 bilion. Di sini kita akan melihat berlaku-berlakunya kesilapan ataupun kenapa perkara ini kita tidak dapat banyak peruntukan. Jadi di awalnya kita harus melihat bahawa kita hari ini telah pun dibohong oleh ahli-ahli politik. Yang mana ahli-ahli politik kita ini mengatakan bahawa kita jangan menyokong parti Melaya, tetapi akhirnya kita lihat mereka terpaksa mengambil peruntukan yang telah pun diumumkan oleh belanjawan negara yang dibuat di Putrajaya, yang dibuat di parlimen. Jadi apa yang kita lihat hari ini, apabila kita hendak menubuhkan kerajaan, kita hendak menjadikan kerajaan Malaysia itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan saksama, maka kita harus membuat penilaian secukupnya. Apa yang kita telah dibohongi selama ini adalah kita bersekongkol dengan mereka-mereka elit politik yang telah pun menabur janji-janji manis mereka yang datang apabila pilihan raya, dan mereka hanya memberi sedikit gula-gula untuk kita ini menikmati dalam waktu yang singkat, mungkin sebulan, mungkin 5 hari, mungkin 3 hari, dengan ganjaran-ganjaran yang melibatkan politik duit, politik rasuah, dimainkan untuk mereka terus kekalkan kuasa selama 5 tahun. Apa yang berlaku hari ini, kalau rakyat Sarawak perlu tahu, adalah kita takut untuk mengubah. Kita rasa bahawa parti yang menjadi kerajaan negeri Sarawak hari ini adalah satu parti yang kita tidak boleh tumbangkan. Jika kita tumbangkan, maka kita ini akan miskin papa kedana. Maka kalau kita tumbangkan, maka Sarawak ini tidak maju. Inilah satu stigma, satu propaganda yang telah tertanam lama dalam minda kita. Maka kita perlu mengubah perkara ini agar kita boleh serari dengan apa yang berlaku di pusat. Kalau kita lihat, sebab itu saya selalu katakan, satu undi orang Sarawak selepas ini, jika tidak memberi kepada Pakatan Harapan, maka anda semua bersekongkol untuk mengeluarkan Najib daripada penjara. Kita tidak dapat memenjarakan pemimpinan yang ada di pusat, yaitu pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional. Kita tidak boleh mencari perasuah-perasuah negara ini, dan akhirnya berlaku ketirisan. Ramai pula yang akan tanya, apa itu ketirisan? Ketirisan itu adalah satu pembaziran yang mana di dalamnya melibatkan rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan. Dan ini yang dinamakan ketirisan. Ketirisan ini amat kejam kepada kita rakyat kerana dia melibatkan pembangunan negara.
yang mana budget yang turun kepada kita ni 5.4 bilion ini. Contohnya, ada pembangunan di kawasan Seratok. Contoh. Dan akhirnya sepatutnya kita kena buat jalan dengan baiknya. Tetapi disebabkan ada ketirisan di situ, maka jalan itu tetap akan dibuat, tetapi kualitinya mungkin kalau sepatutnya tarnya itu setebal 5 inci, akhirnya dibuat 3 inci. Karena rasuah-rasuah itu berlaku di situ. Daripada pengesap pertama, kedua, ketiga, sehinggalah juruteranya semua sekali. Mereka bersekongkol semua sekali. Jadi perkara inilah yang rakyat Sarawak hari ini kita bersatu padu untuk menolak. Kalau kita memberi satu undi kepada Pakatan Harapan itu bermaksud kita ke arah untuk membenteraskan isu rasuah ini. Kita membenteraskan mereka-mereka yang salah guna kuasa ini. Kita boleh ubah struktur negara kita ini. Apa yang kita mainkan hari ini? Apabila dekat PRU ke-15 ataupun dekat Pilihan Raya, maka dimainkan isu sentimen kenegerian, iaitu kita sibuk dengan MA63. Sebenarnya, perkara-perkara ini bukan tidak penting, tetapi kita perlu letak ke tepi kerana kita perlukan pembangunan. Kita lihat apa yang dikatakan untuk peruntukan kepada Sarawak ini, RM 5.4 bilion ini. Ini adalah peruntukan untuk pembangunan luar bandar, pembangunan untuk sekolah, daif, dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita tetap dilanda kemiskinan. Kerana cara pemerintahan itu tidak pernah berubah di negeri Sarawak. Kita juga lihat bahawa kalau kita kali ini tidak memberi mandat kepada orang yang betul, kalau kita nak menyokong kepada UMNO, maka kita silakan undi kepada selain Parti Pakatan Harapan. Kalau kita rasa parti lokal itu nak menjamin, kita undi parti lokal itu. Kita undi parti yang pembangkang lokal ini. Hala 7, dua parti yang ada dalam negeri Sarawak hari ini. Yang pertama adalah parti yang memerintah negeri Sarawak, iaitu GPS. Yang kedua, pembangkang yang sah kita lihat sampai ke kerajaan pusat adalah Pakatan Harapan. Dan yang ketiga adalah pembangkang lokal yang ada di negeri Sarawak yang kita tidak tahu hala 7-nya. Pembangkang lokal ini dia mengganggu pengundian yang mana kita tidak tahu hala 7-nya. Nak kata bergabung dengan GPS, tidak. GPS tak terima. Nak kata bergabung dengan Pakatan Harapan, tidak juga. Jika parti lokal yang seperti ini, mereka menang pilihan raya, maka apabila terbentuknya parlimen di pusat, adakah dia nak duduk di kawasan bebas itu, dan akhirnya dia tidak boleh nak menyuarakan lebih untuk bagaimana nak membangunkan negara ini. Karena suara dia tidak majoriti. Dia tidak berada di kerajaan, dia tidak berada di pembangkang. Maka sebab itu kita perlu buat pemilihan, kita perlu membuat penilaian untuk kita mengundi siapa dia. Jadi itu sebab dia. Hari ini di Sabah dan Sarawak terkenal kita ni. Kalau sebut saja Najib hari ini, satu negara tahu, satu dunia tahu bahawa dia adalah seorang banduan yang telah pun dilihat merompak duit negara. Kenapa dia boleh merompak duit negara? Kerana kita memberi mandat kepada dia untuk menjadi Perdana Menteri. Iaitu satu undi kita yang selama ini mengundi Barisan Nasional, yang mana hari ini kita mengundi GPS. Itulah undi yang menyebabkan mereka-mereka ini berkuasa. Akhirnya apabila Pakatan Harapan kita bagi menang, kita boleh lihat mereka ini ke penjara. Hari ini Presiden UMNO masih lagi berdepan dengan 47 pertuduhan. Melibatkan rasuah, salah guna kuasa, dan juga money laundry. Jadi rakyat Sarawak perlu lihat, jika kita memberi ruang kepada parti-parti yang kita lihat bahawa kita hari ini melihat tokoh itu bahawa banyak pembangunan dibuat di kawasan kita, tetapi tokoh itu adalah daripada parti lokal hari ini. Kita jangan terjerat di situ. Kawan-kawan, rakyat Sarawak harus ingat, setiap ahli parlimen, setiap adun yang dilantik, itulah kerja dia. Kerja mereka adalah membuat bajet di kawasan mereka masing-masing. Apa pembangunan yang mereka nak buat. Minta kepada kerajaan negeri, minta kepada kerajaan pusat untuk membuat pembangunan di situ. Jadi mereka ini adalah suara kita. Kita yang lantik mereka. Jadi tidak perlu kita nak bangga bahawa pimpinan GPS, pimpinan parti ini, pimpinan parti itu
mereka lebih banyak membantu kita, itu adalah memang tugas dia. Jika memang mereka melakukan kesilapan di situ, kita perlu tolak mereka. Dia tidak perlu kalau kita lihat di Sarawak ini, sebahagian daripada ahli parlimen adalah pembangkang. Sebahagian daripada adun adalah GPS yang menjadi kerajaan negeri Sarawak. Dan akhirnya mereka bercanggah di situ. Dan akhirnya mereka seolah-olah melawan arus. Mereka tidak melalui ahli parlimen mereka. Mereka lebih merasakan bahawa mereka berkuasa. Inilah yang berlaku dalam negeri kita Sarawak hari ini. Jadi, apa keputusan kita hari ini? Kita ni nak membentuk kerajaan pusat. Kita nak mencari siapa Perdana Menteri. Satu, undi rakyat Sarawak amat penting. Kerana kita lihat bajet yang begini. Yang mana kita lihat kenapa saya nak patah balik kepada kenapa kita hanya mendapat 5.4 bilion, Sabah boleh mendapat peruntukan 6.3 bilion. Ini adalah disebabkan oleh kegagalan kerajaan yang memerintah, iaitu kita pernah mendapat bajet, kalau tak silap saya, 5 point berapa bilion dahulunya. Lepas itu, bajet itu kita tidak pakai habis. Apabila bajet itu tidak pakai habis, maka akan datangnya apabila belanjawan baru, maka dia akan potong bajet kita. Mungkin dulu dapat 5 bilion, kita akan diturunkan kepada 4 bilion. Ini yang walaupun perkara ini ramai rakyat tahu, tetapi sebilangan masih belum paham perkara ini. Dia bukan satu penyimatan, tetapi satu kerugian ataupun satu yang kalau dalam sektor kerajaan, dalam sektor kita belanjawan, itu adalah satu kegagalan. Contohnya kalau kita pergi diberi duit RM5, kita pergi beli dekat kedai acong barang harga RM4. Jadi kita ada save RM1. Itu kalau kita, itu save lah. Tetapi kalau dalam belanjawan, dalam peruntukan untuk apa-apa pun pembangunan ataupun apapun peruntukan yang ada dalam kerajaan ini, jika peruntukan itu ada 5 bilion contohnya, kita kena habiskan ataupun kita kena lebih ataupun kebiasaannya kita berhutang sedikit dan akhirnya nanti ada bajet yang lain, dia akan menambah lagi bajet kita ke depan. Jadi kesilapan kita adalah kerajaan negeri yang sebelum-sebelum ini tidak menjalankan kerja dengan sempurna. Akhirnya kita punya bajet kurang daripada negeri Sabah, sedangkan negeri kita besar daripada negeri Sabah, dan kita tahu pendalaman memerlukan bajet ini untuk kita membangunkan negeri kita ini. Jadi ini adalah satu kerugian besar kerana kita telah pun memilih pemimpin-pemimpin yang salah. Saya lihat banyak ahli-ahli politik di dalam negeri kita ini, terutamanya adun-adun kita. Mereka lebih kepada politik yang kita lihat kedendam, kepada gangsterisme, kepada tidak ke arah untuk pembangunan kepada negeri Sarawak itu sendiri ataupun kepada kawasan mereka. Mereka lebih kepada merasakan mereka lah yang terhebat sekali di dalam dunia negeri Sarawak ini. Maka kita perlu menukar pemimpin ini, pemimpin yang turun ke bawah, pemimpin yang berjiwa rakyat, bukan pemimpin yang berkawan dengan golongan-golongan VIP, pemimpin yang merasa arogan, pemimpin yang rasa bahawa mereka itu bukan dilantik oleh rakyat. Kita kena pilih pemimpin yang betul-betul kita boleh percayai untuk memajukan kawasan kita. Jangan kita memilih pemimpin yang hanya memikirkan bagaimana mereka nak mendapatkan projek tender, yang mana mereka nak mendapat keuntungan daripada politik mereka. Jadi itu yang saya boleh jelaskan sedikit berkenaan dengan isu ini. Maka dalam isu kita punya peruntukan, kalau rakyat Sarawak tidak berubah, kita akan terus berada di dalam keadaan yang sama. Dan akhirnya kita akan melepaskan perasuah-perasuah yang mana mereka inilah yang menyebabkan pembangunan di negeri Sarawak itu melembab. Isu yang bajet 5.4 bilion ini, kita nak selesaikan masalah sekolah daif lah apa. Perkara ini sebenarnya sepatutnya dah diuruskan sebelum Najib dia masuk penjara, yang mana dulu BN berkuasa lama, yang sama juga dengan GPS hari ini. Sepatutnya benda ni dah lama. Jalan-jalan kita, apa yang dibuat, apa yang mereka laungkan hari ini, yang mana mereka katakan pen bonio lah, pan bonio lah. Akhirnya perkara ini sepatutnya sudah dibuat lama. Sepatutnya Sarawak sudah mempunyai pengangkutan awam yang canggih seperti MRT, RRT. Kalau kita tidak boleh buat di kawasan yang lain, kita patutnya buat di kawasan-kawasan bandar. Tetapi kerana ketirisan yang begitu besar dalam
pentadbiran negeri Sarawak itu sendiri, maka kita tidak dapat lakukan itu. Akhirnya elit-elit politik ini tiap-tiap tahun mencari keuntungan daripada politik mereka ini, daripada budget yang datang daripada pusat. Jadi seangkuh mana pun kerajaan negeri Sarawak, mereka mendapat budget daripada kerajaan pusat. Bagaimana kerajaan negeri Sarawak itu berfungsi adalah disebabkan oleh kemenangan ahli parlimen. Bukan disebabkan nama tokoh itu, nama tokoh ini. Mereka ini rakyat boleh buang bila-bila masa. Di PRU, di PRN. Maka hari ini di PRN kita kena bagi balance kerana kita telah pun membuat kesilapan. Memberi terlalu tinggi mandat kepada PRN yang lepas. Yang PRU yang ini kita kena memberi ruang kepada ahli-ahli parlimen baru, ahli-ahli parlimen yang bertanggung jawab untuk membawa suara rakyat ke parlimen dan akhirnya baru ada pembangunan di situ. Dan kita boleh check and balance. Dan kita juga berharap jika kita boleh menukar kerajaan pusat, maka kita tidak lama lagi boleh menukar kerajaan negeri. Jadi apa yang kita lihat hari ini adalah kerana kita telah pun menyokong parti yang begitu lama memerintah Sarawak. Akhirnya kita ni terlalu lama juga dibohongi kerana mereka rasa bahawa mereka itu adalah cash is king yang mana diamalkan oleh Najib. Hari ini kita dah berada di situ. Apabila pemimpin-pemimpin parti kerajaan datang, maka mereka gunakan jentera kerajaan, mereka gunakan duit kerajaan, padahal itu duit kita rakyat. Ahli parlimen kita, adun-adun kita yang ada di dalam negeri kita ini semua dibayar gaji. Impossible mereka ini boleh sekaya ini. Gaji adun tidak sampai pun 20,000. Termasuk allowance itu ini mungkin lebih 10,000. Dari mana hasil kekayaan mereka ini? Bukan kita rakyat ni bodoh. Jadi kita jangan diperbodohkan sekali lagi. Bagi ruang kali ini untuk kita bagi total kepada Pakatan Harapan, menang parlimen dan akhirnya kita memenangi juga di pusat, yaitu di Semenanjung, dan akhirnya kita boleh mengangkat satu pemimpin yang akan menangkap ikan-ikan jerung ini supaya kita boleh humban mereka ke dalam penjara. Baru apabila keterisan itu tidak berlaku, baru kita boleh membuat pembangunan dengan serata, baru kita boleh melahirkan pemimpin-pemimpin muda dan kita hentikan politik-politik gangsterisme yang telah pun lama berlaku dalam negeri kita ini. Ugut sana, ugut sini. Ini belum, lepas ni banyak. Mereka menggunakan jentera-jentera kerajaan untuk mereka mengugut pihak-pihak pembangkang. Maka ini yang kita anak muda, yang saya sebagai pimpinan apabila naik kepada pimpinan negeri untuk pembangkang hari ini, saya melihat ini yang sebelum saya naik dahulu, saya lihat ramai ahli-ahli pembangkang yang kena perkara ini. Jadi ini menakutkan kita rakyat untuk mendemokrasi, untuk kita nak mereform. Jadi kita dah tertanam begitu lama dengan propaganda ini, kita perlu kuat, kita perlu menunjukkan sikap kita di kertas undi kerana ini adalah kuasa kita kali ini. Ahli-ahli parlimen yang hendak bertanding ni, nak bertanding parlimen ni, mereka akan melutut di kita kali ini. Jadi jangan kita takut, kita harus lawan, tetap lawan sehingga kita boleh mengubah struktur pentadbiran negeri kita ini. Sekian, terima kasih.